Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Ahad. Baru kita lepas pergi beribadah. Yalah, yang paling penting dalam hidup kita, apapun agama kita, kita kena beribadah kepada Tuhan. Jangan kemakan duit haram, nanti kena penjara. Nanti kena penjara sia-sia. Lagi sedih kalau kau kena penjara, istri kau pun kena penjara. Paling sedih di dunia lah. Lepas tu anak pula pun ada peluang untuk jadi muflis. Pun lagi kesian lah. Lepas tu sudah macam tu, UMNO pula berpecah belah. Ada orang kena sek, ada orang kena gantung kalian, macam-macam lah. Ada satu artikel yang memang syok lah sambil kita makan kecang. Memang syok daripada sabudin.com.net. Tajuk dia, UMNO bercita-cita mahu menang, tapi Zahid Hamidi makin menambah musuh. Yang ini betul. Betul bin benar, pelik tapi tak ajaib. Sekarang kita kena ubah. Pelik tapi tak ajaib. Sebab benda ni memang berlaku di dalam UMNO. Dulu kan saya ingat Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO selalu nafi di dalam UMNO ada banyak camp. Ada banyak camp, ada banyak puak. Tapi macam mana mau nafikan memang benda ni ada? Kalau memang benda ni berlaku. Pecat memecat, gantung mengantung, semua berlaku. Hanya kenapa? Hanya kerana ada orang suka kritik Zahid Hamidi. Ada orang suka kritik Zahid Hamidi, kemudian kerana dia suka kritik Zahid Hamidi, walaupun secara dalaman, walaupun dia hanya kritik, dia mengaku dia mengkritik Zahid Hamidi, hanya di dalam grup WhatsApp ketua-ketua. Tapi pun dia kena gantung juga kalian selama 6 tahun. Kesian dia. UMNO bercita-cita mau menang, tapi Zahid Hamidi makin menambah musuh. Mesyuarat MT 2 hari lalu secara umumnya hanyalah untuk bertujuan memuktamadkan untuk mendesak Perdana Menteri untuk PRU 15. Mesti diadakan tahun ini. Mesyuarat itu seterusnya disusuli dengan kejayaan menetapkan agar Ismail Sabri Yaakob menghadap yang di Pertuan Agong dalam tempoh masa yang tidak terlalu lama lagi bagi mempersembahkan cadangan tarik parlimen dibubarkan. Dalam hal ini adalah dijangka tarik beliau menghadap yang di Pertuan Agong ialah selepas belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada tahun ini, yaitu pada minggu depan 7 Oktober. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini, Ismail Sabri dipercayai akan menghadap Agung pada 10 Oktober dan kemudian pengumuman parlimen dibubarkan pada Rabu 12 Oktober, iaitu selepas mesyuarat kabinet diadakan. Salah seorang naib Presiden UMNO, Mahazir Khalid, mengesahkan bahawa Ismail Sabri sendiri sudah bersetuju untuk membubarkan parlimen pada tahun ini. Ini masih kabar angin lah bagi saya. Walaupun Mahazir Khalid kata Ismail Sabri sendiri sudah bersetuju, tapi belum lagi. Masih kabar angin. Tapi ialah politik Malaysia, seperti Nazilin Yuditi selalu kata, politik Malaysia selalu bermula dengan kabar angin. Kabar angin saja. Tapi las-las jadi kebenaran. Mula-mula bilang fitnah. Lama-lama Najib betul-betul dimasuk penjara. Fitnah apanya lagi begitu. Menerusi pertemuan semalam, kita berbincang mengenai perkara berkaitan PRU. Macam-macam isu dibangkitkan dari segi calonnya, duit, jentera dan macam-macam lah katanya. Secara asasnya Perdana Menteri sudah bersetuju PRU diadakan tahun ini. Cukuplah setakat ini saja komen saya. Katanya sebagaimana yang dilaporkan oleh Berita Harian. Berdasarkan keadaan itu, berlangsungnya PRU 15 pada tahun 2022 ini semacam tidak boleh ditolak lagi, melainkan jika Agong enggan memberi perkenaan. Namun demikian, di sebalik desakan UMNO untuk mempercepatkan pembubaran parlimen yang sudah tentu disertai dengan keyakinan mampu mencapai kemenangan, parti itu sebenarnya telah melakukan satu kontradiksi yang mampu menyumbang kepada kekalahan. Ia berikutan dalam mesyuarat MT malam semalam itu.
Sementara memutuskan PRU 15 perlu diadakan pada tahun ini, UMNO juga membuat keputusan menggantung keahlian 2 ketua UMNO bahagian serta memecat seorang ketua cawangan. Mereka yang digantung keahlian selama 6 tahun ialah Tajuddin Abdul Rahman, Ketua UMNO bahagian Pasir Salak, merangkap ahli Parlimen Pasir Salak, dan Ketua UMNO bahagian Alustar Muhammad Yusuf Ismail. Yang dipecat pula ialah Zahirin Mat Yassin, seorang ketua cawangan dalam UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Sebagaimana semua orang tahu, ketiga-tiga pemimpin berkenaan diambil tindakan adalah disebabkan mereka sering mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Lepas ini kamu jangan kritik dia. Kamu belanja dia selalu minum kopi, selalu puji-puji dia. Walaupun dia buat apapun salah, tetap puji dia. Macam Lokman Adam, terbaik. Lokman Adam contoh terbaik seorang yang sangat setia. Najib Razak walaupun sudah masuk penjara, dia tetap setia sampailah dia kena penjara 1 bulan. Sampailah dia kena penjara 1 bulan. Nah, kerana menghina mahkamah. Nah, ini barulah setia bagus. Harap-harap pemimpin UMNO banyak-banyaklah lebih setia kepada Zahid Hamidi. Jangan kamu tidak setia. Nanti kalau tidak setia, nanti kamu kena gantung keahlian, kena gantung macam-macam lah. Yang paling teruk dipecat. Paling kesian si Zahirin lah, sebab dia kena pecat. Sudah tu pemecatan dia pula kesian. Dia ini veteran UMNO, sudah lama pun bersama dengan UMNO, pun masih kena pecat. Jadi hati-hati, yang baru semalam lahir dalam UMNO, kamu hati-hati. Terbaik. Okey. Cuma sebagaimana kita semua sedar, Tajuddin dan Zahirin kerap mengkritik Zahid Hamidi secara terbuka. Manakala Muhammad Yusuf mengakui kritikan yang dilakukannya adalah secara tertutup di dalam grup WhatsApp. Ketika PRU 15 sekian hampir detiknya dengan kemenangan adalah matlamat yang ingin dicapai, meletakkan UMNO dalam keadaan paling kukuh dan bersatu seharusnya merupakan keutamaan parti itu ketika ini. Menggantung keahlian dan memecat mereka yang bergelar pemimpin pada ketika ini adalah tindakan yang tidak sesuai kerana ia boleh mewujudkan perpecahan dan merosakkan persiapan jentera parti menghadapi PRU. Tambahan lagi jika mereka itu berstatus ketua UMNO bahagian. Okey, panjang lagi artikel dia, kamu bacalah sendiri di dalam sahabudin.com.net. Sahabudin.com.net, saya baca dia punya terakhir lah. Dalam keadaan sekarang ini di mana Zahid Hamidi seperti terlupa kata-katanya sendiri, ditambah dengan musuh politik sedia ada memang sedang menanti seperti perlu dihadapi. Bagaimana beliau selaku pengerusi BN mampu mencipta kemenangan melalui tingkah laku yang sumbang itu? Sahabudin Husin, 2 September. 2 Oktober. Mana ada 2 September? 2 Oktober 2022. Dan Yonadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.